tidak akan ada seorang Nabi melainkan Nabi itu akan beri peringatan kepada umatnya akan kejahatan Dajjal, akan kedahsyatan zaman Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, untuk video pada kali ini kita nak berkongsi berkaitan dengan satu hari sebelum Dajjal muncul. Sebelum ni kita pernah buat satu siri kan, sampai berepisod jugalah, 10 tanda besar kiamat, daripada episod 1 apa yang berlaku sampailah akhir, iaitu gempa bumi, kehancuran, kesemua telah pun kita buat. Jadi siapa yang terlepas ataupun siapa yang belum tengok lagi, tengok dulu. Saya tak silap saya ada dalam 26 ataupun 25 episod macam itulah, siri 10 tanda besar kiamat. Jadi pada hari ini kita nak bincang berkaitan dengan satu hari sebelum kemunculan Dajjal. Apa yang berlaku kepada bumi satu hari sebelum, sangat dekat dengan kemunculan Dajjal, yang mana telah pun diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Sekarang kalau kita tengok, sekarang kita berada ataupun kita sedang berada di zaman Nabi ataupun Rasul yang terakhir, yang maknanya kelahiran Nabi SAW ni merupakan tanda awal kemunculan ataupun tanda awal kiamat. Maka bila mana kita berada di zaman ini, maka umat di zaman ini akan bertemu dengan satu zaman yang penuh dengan kegelapan. Penuh dengan kegelapan, iaitu zaman Dajjal. Tidak dinafikan, tidak ada satu fitnah, tidak ada satu ketakutan, melainkan fitnah dan ketakutan itu berada di zaman Dajjal. Itu yang ditakuti oleh para Nabi yang terdahulu. Kita tengok, tidak akan ada seorang Nabi melainkan Nabi itu akan beri peringatan kepada umatnya akan kejahatan Dajjal, akan kedahsyatan zaman Dajjal. Umat Nabi ataupun Nabi-Nabi terdahulu bukan mereka takut untuk diri mereka, tidak. Kerana diri mereka memang dah syurga, diri mereka memang kekasih Allah. Tapi mereka takut bagaimana umat mereka nak menghadapi zaman bila mana berada di zaman Dajjal. Dan Allah takdirkan, Allah pilih umat Nabi SAW, iaitu kita, akan berada di zaman Dajjal. Maka zaman Dajjal ni bila mana kalian dapati zaman yang penuh dengan penipuan. Inna amaman Dajjal sinina khadda'ah, atau kama qala. Budaya di zaman Dajjal, budaya penipuan sangatlah akan merebak bila mana kalian berada di zaman Dajjal. Dan ketika itulah bila mana kalian dapati, bila mana seseorang itu orang yang benar, orang yang soleh, bila mana dia bercakap, orang akan menganggap dia akan berbohong. Bila mana dia bercakap sedangkan ucapan dia adalah benar, dia akan dianggap sebagai penipu. Dan bila mana orang berbohong, orang yang fasik bercakap, maka orang sekeliling akan menganggap itulah kebenaran, dia akan bercakap benar. Dan perkara ini telah pun berlaku dan sedang berlaku di zaman kita lagi, dan sampailah bila mana Dajjal itu keluar. Dalam beberapa hari sebelum Dajjal keluar, satu hari Nabi pernah bercerita dengan para sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi ceritakan kepada para sahabat, kerana sehari sebelum kemunculan Dajjal, Nabi ada bagi tahu akan ada 3 jenis fitnah yang akan keluar di atas muka bumi. Sebelum Dajjal keluar, seandainya esok Dajjal keluar, maka hari ini akan keluar fitnah itu. Nabi nak ibarat sangat dekat fitnah itu dengan kemunculan Dajjal. Maka sebelum kemunculan Dajjal akan keluar dulu 3 jenis fitnah, yang mana fitnah ini bukan fitnah yang biasa-biasa, malah fitnah yang sangat dahsyat untuk umat Nabi SAW. Cuma berapa hari fitnah ini berlaku? Adakah seminggu? Adakah sebulan? Adakah setahun? Wallahu a'lam. Nabi tidak beritahu, Nabi tidak maklumkan kepada kita. Dan ketika mana Nabi bagi tahu kepada para sahabat akan keluar 3 jenis fitnah di atas muka bumi sebelum kemunculan Dajjal, maka para sahabat ni pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah fitnah itu? Maka Nabi kata fitnah yang nombor 1 adalah fitnatul ahlas ataupun fitnah ahlas. Maka para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Apakah itu ahlas? Apakah fitnah ahlas?
maka ketika itulah Nabi kata hiya harubun wa harbun, kata Nabi SAW, au kama qala. Apa dia? Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah fitnah ahlas? Maka Nabi kata fitnah ahlas ini adalah melibatkan ketakutan. Melibatkan ketakutan dari sudut peperangan, kehilangan harta, kehilangan ahli keluarga. Sebab bila mana ada satu kumpulan akan berperang, maka kita akan dapati akan kehilangan harta, maka kita akan dapati kehilangan ahli keluarga. Seperti mana kita tengok peperangan yang sebelum ni, apa yang terjadi kepada umat, apa yang terjadi kepada para sahabat. Ada di antara para sahabiah kehilangan suami, ada di antara sahabat kehilangan ayah mereka. Dan kita tengok apa terjadi dalam peperangan dunia yang pertama, dalam peperangan dunia yang kedua, berapa juta manusia yang terkorban, berapa juta bilion duit yang mereka habiskan semata-mata nak langsungkan peperangan. Sebab itulah peperangan ahlas ataupun fitnah ahlas, fitnah yang melibatkan ketakutan. Ketakutan dari sudut jiwa, ketakutan dari sudut harta, dan kehilangan ahli keluarga. Dan itulah sebagai fitnatul ahlas. Dan ketika itulah bila mana diterangkan kepada Nabi, Nabi bagi tahu pula fitnah yang kedua yang akan datang kepada umat Nabi SAW. Bila mana telah pun berlangsung fitnah ahlas, maka kata Nabi akan datang pula fitnah yang kedua, summa fitnatul sarra, ataupun fitnah yang kedua adalah fitnah sarra, iaitu para sahabat tanya apakah fitnah sarra? Maka Nabi kata fitnah sarra ni adalah Allah akan kembalikan kemewahan kepada umat Nabi SAW. Allah akan bagi kemewahan kepada umat Nabi SAW. Yang kata Nabi, ketika itu akan datang seorang lelaki Ahlul Bait. Dia mengaku dia Ahlul Bait. Dia mengaku dia dalam kalangan aku, ahli keluarga aku, kata Nabi. Dalam keadaan sebenarnya dia tidak pernah mengamalkan apa yang aku ajarkan. Dalam keadaan dia tidak pernah mengamalkan apa yang aku sampaikan kepada para sahabat dan para umat Nabi SAW. Dan dia bukan orang yang soleh. Dia bukan orang yang soleh. Walaysa minni, kata Nabi. Dia bukan dalam kalangan aku. Itu fitnah yang kedua. Dan fitnah yang ketiga, kata Nabi, kemuncak kepada fitnah ataupun kemuncak kepada dekatnya detik kemunculan Dajjal adalah fitnah summa fitnatul duhaima, kata Nabi. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah fitnah duhaima itu ya Rasulullah? Fitnah duhaima ini adalah fitnah yang paling mencabar bagi keseluruhan fitnah. Fitnah yang nombor satu, kehilangan harta. Kita takut dah kehilangan harta, kita takut kehilangan ahli keluarga kita. Sebab fitnah nombor satu pun kita dah bagi tahu yang mana kehilangan harta. Kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan fitnah kedua, akan datang seorang lelaki yang mengaku dia adalah Ahlul Bait dalam keadaan dia tidak pernah mengamalkan ajaran aku. Hari ini bila mana seorang mengaku dia alim, bila mana seorang mengaku sesuatu, pasti akan ada pengikut. Pasti akan ada pengikut. Seperti mana berlaku di zaman Nabi, ada Nabi palsu. Padahal Nabi kita masih lagi ada, tapi tak kala ketika itu adanya Nabi palsu mengaku sebagai seorang Nabi, itu pun ada pengikut lebih kurang 40,000 lebih. Zaman itu belum ada internet. Zaman ini wallahu a'lam, kita tengok bila mana ada satu artis kan mengeluarkan satu produk, mengeluarkan satu lagu, berapa juta orang akan tengok dan berapa juta orang akan support artis itu, pengikut. Maka tak mustahil hadis ini ataupun memang benarlah kita boleh nampak bayangan hadis ini akan berlaku di zaman kita. Dan kata Nabi, fitnah yang ketiga adalah fitnatul duhaima, yang mana fitnah duhaima ini adalah fitnah yang paling mencabar di antara ketiga-tiga fitnah ini. Maka zaman ini ataupun zaman ini di zaman manusia yang dalam keadaan kegelapan. Fitnah duhaima ini fitnah di zaman manusia dalam keadaan kegelapan, yang mana ketika itu manusia susah nak buat ibadah. Manusia susah nak buat ibadah. Yang mana pada siang harinya dia adalah orang yang mukmin, dan pada malam harinya dialah adalah orang yang kafir. Rajulun fiha mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi au kama qala Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW di hujung hadis ni, kata Nabi, hatta yasiran nas ila fustatain. Kata Nabi, kemuncak adalah manusia, kemuncak kepada fitnah ni adalah manusia mula terbahagi kepada dua bahagian.
Kata Nabi, bila mana berlaku fitnah yang pertama, berlaku fitnah yang kedua, dan berlaku fitnah duhaimak yang ketiga ni yang sangat dahsyat, kata Nabi, ketika itulah kalian akan dapati kemuncak kepada fitnah. Manusia mula terbahagi kepada dua, hatta yasirun nas ila fustaitan, terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kesemuanya beriman kepada Allah, kesemuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Golongan pertama. Kita boleh nampak dengan jelas dia orang beriman, kita boleh nampak dengan jelas dia orang yang soleh. Dan golongan kedua, kata Nabi, golongan yang orang yang munafik, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya itu berlaku, maka kata Nabi, seandainya perkara ini berlaku, kata Nabi, maka nantilah akan kedatangan Dajjal. Hari itu ataupun hari yang seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantazirud dajjal min yaumihi au min ghadin, kata Nabi, au kama qala, tunggulah kemunculan Dajjal hari esokan ataupun lusa hari. Itulah hadis yang telah pun disampaikan oleh Nabi, telah pun diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Hadis tu sangat memberi satu gambaran yang sangat jelas kepada kita bila mana kita belajar ilmu fitan, ilmu akhir zaman. Tak boleh nak dinafikan sekarang kita berada di arah itu, yang mana arah bila mana manusia bercakap benar, orang menganggap dia berbohong. Bila mana manusia berbohong, itu bercakap benar, orang akan menganggap dia bercakap benar. Wallahu alam, moga-moga dapat manfaat. Assalamualaikum.